Hari ini saya akan membincangkan satu lagi tips kepada soalan muat writing, writing untuk question number 2. Soalan writing untuk question number 2 ni, kamu diminta ataupun para pelajar diminta untuk menulis satu karangan yang panjangnya lebih kurang 350 perkataan. Okey, untuk task A ataupun question A ataupun question 1, you kena tulis 150 hingga 200 perkataan. Itu report writing. Okey, sekarang ni soalan kedua. Writing masih lagi writing, tetapi soalan ini dipanggil sebagai soalan writing extended essay. Okey, extended essay ni you kena tulis lebih kurang 300 perkataan, dan extended writing ataupun extended essay ni you diminta menulis tajuk yang telah diberi. Okey, you tak boleh pilih tajuk. You macam rasanya 10 tahun lepas tajuk kamu boleh pilih, dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tajuk, lebih kurang macam tu. Lepas tu para pelajar boleh memilih tajuk mana yang mereka suka untuk mereka buat karangan. Tapi sejak akhir-akhir ni, 5 tahun kebelakangan ini, para pelajar tidak dibenarkan untuk memilih tajuk karangan. Jadi tajuk itu telah sedia diberi oleh soalan tadilah, sedia diberi oleh dalam oleh Majlis Perperiksaan Malaysia, Jadi kita tak ada pilihan. Kita kena jawab juga soalan yang diberi. Okey. Jadi soalan tadi macam biasalah, dia punya format ialah kena tulis title, lepas tu introduction, lepas tu content, lepas tu conclusion. Simple saja ya. Yang pertama title. Title daripada soalan tu lah, daripada soalan tu you refresh balik soalan tu, tulis you punya ayat you sendiri. Okey, tulis title lah. Okey, yang kedua tulis introduction. Jadi yang introduction ni untuk karangan ni tak perlu ada overview. You kena tulis, mungkin you boleh bagi definisi ke, untuk introduction kepada soalan tadi. Okey, jadi cara menulis tadi tak sama dengan report writing. Tak sama. Kalau report writing boleh you tulis dalam bentuk past tense. Okey, sebab dia report. Sekarang ni untuk writing essay ni, standard writing ni, tak semestinya dalam bentuk past tense. You boleh campur lah, mengikut cerita you lah macam mana. Jadi introduction, okey, yang pertama introduction. Selepas title tadi, tulis introduction untuk satu perenggan, 3 hingga 5 ayat ke, macam tu. Jangan panjang sangatlah ya. Lepas tu tulis 5 isi. Okey, saya nak you tulis 5 isi, satu perenggan, lebih kurang 3 hingga 4 ayat ke, ataupun terpulang kepada kemampuan you lah menulis macam mana. Dan you kena ada lebih kurang 5 isi ya, 5 konten isi tu. Body tu you kena tulis 5 isi lebih kurang lah, sebab 300 perkataan agak panjang juga. Okey, kalau kertas kajang saya boleh bagi anggaran lebih kurang 2 helai kertas kajang macam tu. Okey, bergantung juga kepada saiz tulisan anda lah. Bergantung juga kepada saiz tulisan anda. Okey, lepas tulis body ataupun konten tadi sebanyak 5 perenggan. Okey, you boleh tulis conclusion. Okey, conclusion. Jadi saya rasa untuk writing task 2 ataupun question number 2 ni tak payah sangat. Cuma yang pastinya saya nak minta, sebelum awak tulis apa-apa karangan, sama ada karangan atau essay report writing ke, essay extended writing ke, jangan dapat soalan you terus tulis karangan. Itu salah. Itu cara ataupun teknik yang tak berapa betul. Okay, yang paling betul sekali yang saya cadangkan ialah bila you dapat je soalan essay, sama ada report writing ataupun extended writing, you kena tulis draft. Ambil masa lebih kurang 5 minit ke 8 minit ke, tulis draft.
Okey, tulis draft dulu, okey, mind mapping dulu, point-point dulu, lepas tu barulah you boleh start mengarang. Okey, sebab saya bimbang bila you tak tulis draft, biasanya kalau you terus mengarang, okey, kalau lah dalam masa you mengarang, kadang-kadang you stuck ataupun you tersekat, you black out, kan? Jadi kalau you dah ada draft, you boleh refer balik kepada draft yang you telah tulis mula-mula tadi. Itu kebaikan menulis draft ataupun rangka. Jadi ambil masa dulu, jangan gaduh, jangan tergopoh-gapah. Okey, ambil masa untuk menulis draft. InsyaAllah awak boleh tulis dengan baik bila awak merangka dulu karangan anda itu. Jadi planning dulu karangan tu nak tulis apa, intro nak tulis apa, content nak tulis apa, conclusion nak tulis apa. Okey, lepas tu kalau boleh tulisan awak kena jaga, sebab karangan ni kadang-kadang ialah yang memeriksa kertas itu adalah manusia. Jadi kadang-kala mereka juga ada perasaan, bukan kadang-kala lah, kadang-kadang perasaan mereka tu berubah-ubah. Jadi kalaulah tulisan kamu cantik ataupun mudah dibaca, jadi itu yang paling terbaik lah. Kalau saya tengok pelajar saya menulis karangan dengan tulisan yang tak apa-apa, yalah, saya pun rasa tak berapa sedap hatilah nak correct paper tu. Jadi tolong jaga tulisan anda. Okey, tolong jaga tulisan anda. Jangan tergopoh-gapah. Tulis karangan jangan tergopoh-gapah. Cuba tulis dengan sebaik mungkin supaya orang boleh baca, dan tulisan tu mesti bersih lah. Tulisan mesti bersih. Kalau nak potong elok-elok menggunakan pembaris yang panjang, satu line, zup. Jangan buat macam tu ataupun buat macam-macam bulatan ke, jangan. Jadi kertas tu kelihatan kotor. Jadi kita orang tak suka kelihatan kertas yang kotor. So kita nak tengok kalau potong ayat yang tak pakai, tak jadi, okey, potong dengan elok-elok dan kemas. Jadi macam itulah kalau masa peperiksaan writing, essay untuk standard writing tu, kalau you tulis tak cukup kertas, you boleh minta lagi dengan examiner. So yang tu you jangan bimbang. Yang penting you tulis dulu. Berapa banyak you nak tulis, you tulislah, tetapi jangan lebih daripada 300 perkataan untuk satu essay. Okey, saya rasa kalau you ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan, you bolehlah menulis di bawah ruangan komen di bawah, dan jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan video-video saya tentang tips-tips untuk peperiksaan MUAT seterusnya. Okey, jangan lihat saja, subscribe ya. Okey, thank you. Bye.